Assalamualaikum dan hai semua. Bertemu kita kembali di dalam kelas sejarah tahun 4 bersama dengan Cikgu Bahizah. Pada hari ini kita akan belajar tajuk 1, Mari Belajar Sejarah, dan unit 1, Mengenali Sejarah. Antara topik yang akan dipelajari pada hari ini ialah yang pertama, kaedah penyelidikan sejarah, kedua, konsep masa dan ruang dalam sejarah, dan yang ketiga, sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah. Topik yang pertama yang akan dipelajari pada hari ini ialah kaedah penyelidikan sejarah. Di dalam kaedah penyelidikan sejarah, terdapat 3 kaedah iaitu kaedah arkeologi, kaedah bertulis dan kaedah lisan. Kaedah arkeologi merupakan kaedah yang dilakukan melalui proses gali cari. Kaedah bertulis pula ialah kaedah mendapatkan maklumat menerusi tulisan atau lakaran. Dan yang terakhir, kaedah lisan merupakan kaedah mendapatkan maklumat melalui temu bual. Baiklah, kita akan mengkaji mengenai kaedah pertama iaitu kaedah arkeologi. Kaedah arkeologi ialah kaedah mendapatkan maklumat bahan tinggalan sejarah melalui proses gali cari. Antara bahan yang ditemui ialah fosil, tembikar, barangan logam dan kulit siput. Selain daripada kaedah arkeologi iaitu gali cari bahan tinggalan sejarah di atas darat, terdapat juga arkeologi maritim. Kaedah arkeologi maritim ialah arkeologi bawah air. Kaedah ini merupakan kaedah mencari dan mengkaji maklumat tinggalan kebudayaan manusia yang terdapat di dasar laut, sungai atau tasik. Contohnya, tapak kapal karam, struktur purba dan artifak. Merupakan kaedah lisan. Kaedah lisan merupakan kaedah mendapatkan maklumat melalui temu bual. Individu yang ditemu bual dikenali sebagai orang sumber. Orang sumber terdiri daripada mereka yang terlibat dalam peristiwa sejarah, melihat atau mendengar peristiwa sejarah daripada orang lain. Terdapat beberapa langkah dalam kaedah lisan. Langkah pertama ialah mengenal pasti orang sumber dan menyediakan soalan berdasarkan tajuk kajian. Langkah kedua ialah menemu bual dan merakamkan perbualan. Dan langkah yang ketiga ialah menyalin rakaman, menyimpan data, perbualan dan membuat penulisan. Kaedah yang ketiga ialah kaedah bertulis. Kaedah bertulis merupakan kaedah mendapatkan maklumat daripada tulisan dan lakaran. Maklumat ini diperoleh daripada dinding gua, kayu, batu dan bahan bercetak. Berikut merupakan lakaran di dinding gua, tulisan pada kayu, tulisan pada batu dan bahan bercetak. Kesemua ini merupakan kaedah penyelidikan, kaedah bertulis. Berikut merupakan langkah-langkah dalam kaedah bertulis. Langkah pertama ialah mengenal pasti sumber sejarah yang tepat. Langkah kedua, mengumpulkan sumber sejarah. Langkah ketiga, mentafsir maklumat dalam sumber. Dan langkah yang keempat, membuat penulisan.
Baiklah, sekarang kita akan beralih kepada topik ruang dan masa. Sejarawan menggunakan urutan masa untuk mengkaji peristiwa sejarah yang telah berlaku. Urutan masa inilah dikenali sebagai kronologi. Berikut merupakan gambaran kronologi seorang lelaki yang bernama David sejak lahir sehingga tua. David dilahirkan pada tahun 1952. Pada tahun 1953, David berusia 1 tahun. Pada tahun 1960, David berusia 8 tahun. Pada ketika itu, David berada di sekolah rendah. Pada tahun 1970, David telah pun berusia 18 tahun dan bersedia untuk memasuki alam kolej. Pada tahun 1976, David berusia 24 tahun dan melangkah ke alam perkahwinan. Pada tahun 1997, David telah menjadi seorang lelaki yang matang dan pada ketika itu, David berusia 45 tahun. Dan kini, pada tahun 2021, David telah pun berusia 69 tahun. Konsep masa dibahagikan kepada 3, iaitu dekad, abad dan alaf. Dekad bermaksud tempoh masa selama 10 tahun. Abad pula merupakan tempoh masa selama 100 tahun. Manakala alaf merupakan tempoh masa selama 1000 tahun. Selain itu, konsep masa juga boleh dilihat mengikut zaman, iaitu zaman sebelum Masihi dan zaman Masihi. Zaman sebelum Masihi bermaksud zaman sebelum kelahiran Nabi Isa. Semasa zaman sebelum Masihi, wujudnya tamadun-tamadun yang terkenal. Antaranya ialah tamadun Mesir, tamadun Indus dan tamadun Greek. Masihi pula bermaksud zaman selepas kelahiran Nabi Isa. Semasa zaman Masihi, wujudnya kerajaan-kerajaan Melayu yang terkenal. Antaranya ialah Kerajaan Majapahit dan Kesultanan Melayu Melaka. Seterusnya, kita beralih kepada topik sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah. Setiap peristiwa sejarah yang berlaku mempunyai sebab dan akibat. Kajian mengenai sebab dan akibat memudahkan pemahaman kita terhadap peristiwa sejarah. Terdapat beberapa kepentingan mempelajari sejarah. Antaranya ialah dapat memupuk semangat cinta akan negara. Yang kedua, membantu kita memahami masa depan. Yang ketiga, memupuk sikap bertanggungjawab mempertahankan negara. Yang keempat, peristiwa sejarah dapat dijadikan panduan dan iktibar buat kita semua. Yang kelima, menjadi perangsang untuk memajukan negara. Yang keenam, dapat mewujudkan sikap berterima kasih kepada pemimpin negara. Dan yang terakhir, dapat memupuk sikap bermuafakat antara kaum di negara. Sekian sahaja topik sejarah kita pada hari ini. Semoga bermanfaat buat semua. Selamat tinggal.